Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pensyarah saya Dr. Muhammad Arif bin Nazri dan saya Hamizah binti Muhammad Cabar, nombor metri A175262 akan membentangkan tentang kajian hadis dhaif dan maudhu'. Hadis yang dipilih bertajuk Telinga Berdengung Tanda Nabi SAW Rindu Kepada Kita. Kajian ini merupakan kajian perpustakaan. Ia dilakukan dengan menganalisis pelbagai pandangan pakar dalam bidang hadis. Kesemua pandangan ini ditinjau berdasarkan kajian-kajian dan karya-karya yang sedia ada. Dikatakan bahawa Nabi SAW bersabda, "Idza tannat udhunu ahadikum falyadhkurni wal yusalli alayya wal yaqul Allahumma dhkur bi khairim man dzakarani." Maksudnya, apabila telinga kamu berdengung, hendaklah dia ingat kepadaku dan berselawat ke atasku dengan berkata, semoga Allah akan mengingatkan yang mengingatku dengan kebaikan. Takhrij hadis. Hadis atau riwayat ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jam Al-Awsat, juga Al-Mu'jam Al-Saghir dan di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Tambahan pula ia turut diriwayatkan oleh Imam Ibnu Al-Sunni di dalam kitabnya Amal Al-Yawm wa Al-Lailah. Huraian yang berkaitan dengan hadis At-Tabrani di dalam kitabnya Al-Kabir yang bernombor 958, dalam Al-Awsat yang bernombor 9222 dan dalam As-Saghir yang bernombor 1104. Dia berkata di dalam Al-Awsat, hadis ini tidak diriwayatkan oleh Abu Rafi' tetapi daripada isnad ini dan Ma'mar bin Muhammad sendiri yang meriwayatkannya. Dan Al-Uqaili dalam Ad-Du'afa dia berkata, dia iaitu Ma'mar bin Muhammad tidak boleh mengikuti hadisnya dan dia tidak dikenali melainkan dengan isnad ini. Jadi, apakah pandangan ulama dalam menentukan atau menilai status hadis ini? Yang pertama, Imam Ibnu Al-Jauzi di dalam kitabnya Al-Mawdu'at menilai hadis ini adalah palsu. Yang kedua, Imam Al-Sakhawi di dalam kitab Al-Maqasid Al-Hasanah mengatakan sanad hadis ini adalah dhaif. Bahkan Al-Uqaili menilai hadis ini tidak mempunyai asal baginya. Yang ketiga, Imam Al-Fattani di dalam kitab Tazkirah Al-Mawdu'at menghukum hadis ini sebagai palsu dan beliau menukilkan pandangan daripada Al-Sakhawi dan juga Al-Uqaili. Dan yang keempat, Syekh Mir'i bin Yusuf Al-Maqdisi di dalam kitab Al-Fawaid Al-Mawdu'ah menilai hadis ini sebagai palsu. Seterusnya, huraian yang berkaitan dengan hadis. Hadis ini disebut oleh Al-Azizi dalam As-Siraj Al-Munir atau dikenali sebagai Azizi ala Jami'us Saghir, Al-Qaraisi dalam Makarimul Akhlaq, Al-Uqaili dalam Al-Mawdu'at. Dari jalan Muhammad bin Ubaidillah dari Ma'mar dari ayahnya, Imam Al-Bukhari berkata dalam kitab Al-Lali Al-Masnu'ah, Ma'mar dan bapanya keduanya adalah mungkarul hadis. Sedangkan Ad-Darqutni memanggil Muhammad bin Ubaidillah sebagai matruk, iaitu perawi yang tidak dipedulikan oleh hadis tersebut. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan mungkarul hadis dan matruk? Hadis matruk ini adalah salah satu daripada kategori hadis dhaif tetapi ia di tahap yang tersangat lemah. Menurut bahasa, matruk ini bererti yang ditinggalkan. Manakala menurut istilah pula, dari sudut pandangan Imam Al-Baiquni, bermaksud hadis yang perawinya bersendiri dalam meriwayatkan hadis dan para ulama bersepakat akan kedhaifannya. Seterusnya, pandangan Imam Ibnu Hajar di dalam Nuzhah An-Nazar, iaitu hadis matruk ini di dalamnya sanad yang terdapat seorang perawi yang dituduh berdusta dan tidak diketahui jalur yang lain melainkan daripada dia sahaja. Yang seterusnya, pandangan Imam Al-Suyuti di dalam Alfiyahnya bermaksud hadis matruk ini adalah hadis yang di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang dituduh berdusta walaupun ia tidak berdusta di dalam hadis, atau seorang yang terlalu fasik, lalai dan banyak melakukan kesalahan dalam meriwayatkan hadis. Jadi, apakah hukum hadis ini? Di dalam Tadrib Ar-Rawi dinyatakan apabila para ulama hadis mengatakan perawi ini seorang matruk al-hadis atau ragu-ragu atau kazab, maka dia seorang perawi yang gugur dan tidak ditulis hadisnya. Hukum hadis ini para ulama mengatakan hadis matruk hukumnya adalah teramat dhaif sehingga para ulama hadis menamakannya sebagai hadis yang batil
atau al-wahyi. Oleh itu, kesimpulannya daripada kajian hadis ini adalah tidak sahih dan haram ke atas kita untuk meriwayatkan atau menyebarkannya, melainkan untuk menyatakan akan kepalsuannya. Hal ini termasuk di dalam kewajipan kita untuk memelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada sebarang pendustaan yang disandarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tambahan pula, mengenal pasti akan kesahihan status sebuah hadis adalah penting kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengancam terhadap orang-orang yang melakukan pendustaan terhadapnya. Apresiasi terhadap hadis yang dipelajari. Yang pertama, saya perlu mengkaji kesahihan sesuatu hadis sebelum menyebarkannya. Yang kedua, saya dapat mempelajari tentang kebanyakan hadis yang terkenal, kebanyakannya berstatus dhaif. Dan yang ketiga, saya dapat menambah pengetahuan tentang hadis supaya tiada yang membuat pendustaan atas sandaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian saja daripada saya, Hamizah binti Muhammad Cabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.